Hai, selamat datang kepada pelajar tingkatan 2 bagi subjek RBT bersama Cikgu Husna. So, hari ini kita akan sambung subtopik yang terakhir iaitu di bawah reka bentuk elektronik. Hari ini kita nak capai membuat pengujian dan penilaian kefungsian litar elektronik dan juga mencadangkan penambahbaikan ke atas reka bentuk litar elektronik. So, first kita akan pergi adalah pengujian. Pengujian. So, bilakah pengujian ini dilakukan? Okey, sebelum ni kita dah buat litar, simulasi, semua kan. So, kita nak buat pengujian pula dekat komponen yang sebenar. So, pengujian ini kita lakukan selepas kita sambung litar input iaitu benda yang masuk dan juga output dekat papan litar mikro pengawal. So, itu adalah waktu kita ujilah. So, tujuan pengujian ini kita nak pastikan yang pertama penyambungan litar adalah betul daripada segi kekutupan dan yang kedua adalah keadaan komponen serta peranti yang digunakan adalah berfungsi dengan baik. So, ini adalah contoh jadual pengujian yang kita boleh tengok iaitu dari segi diod pemancar cahaya berkelip kita ada dekat input adalah switch tekan tutup dan dekat output adalah kita punya diod pemancar cahaya lah ataupun LED. Kita boleh tick kekutupan dia sama ada betul ataupun salah dan juga ujian meter dia lah sama ada dia berfungsi ataupun tidak. Kemudian barulah kita akan pergi yang seterusnya iaitu penilaian. So ini adalah contoh pengujian yang mana iaitu untuk diod berkelip lah. So kita ada power supply kat sini. Kemudian kita ada juga, boleh juga kita gantikan guna bateri So kita ada switch tekan tutup yang mana yang kaki satu tu berada di 5 volt dan satu lagi adalah di digital input 1. Kemudian ini adalah LED. Iaitu ada perintang tetap dan juga LED tu lah. So dekat in tu adalah positif, in kita letak dekat di out 1 dan ground tu adalah negatif, kita letak dekat ground lah. So ini adalah contoh aplikasi dia. Bila kita tekan switch tekan tutup tu, lampu bernyala. Nampak? So bila kita lepaskan, lampu tidak bernyala. So nampak So, kemudian kita akan pergi kepada penilaian iaitu bilakah penilaian ini dilakukan. So, penilaian ini sebenarnya kita lakukan selepas kita uji pengujian dibuat berdasarkan kefungsian litar elektronik lah. Mengikut tujuan yang kita kehendaki So, apakah yang perlu dilakukan sekiranya projek tidak berfungsi? Kadang-kadang bila kita dah pasang semua lengkap, bila kita nak uji, dia tak hidup. So, ada 3 cara yang kita kena tahulah iaitu kita kena tengok daripada segi yang pertama litar input dia. Betul ke tidak kita pasang? Yang kedua daripada segi litar output dia. Adakah betul pemasangan dia? Yang ketiga baru kita tengok kita punya coding ataupun pengaturcaraan. So, ketiga-tiga ini kita kena semak dan kita akan perbaiki baru kita uji dan kita nilai lagi sekali. Okey? So, ini adalah contoh jadual penilaian reka bentuk litar elektronik bagi diod pemancar cahaya berkelip yang mana yang dekat litar input kita ada switch tekan tutup. Dia berfungsi tadi kan. So, dia bila ditekan, dia akan hasilkan cahaya lah. Bukan switch yang hasilkan cahaya. Diod pemancar cahaya yang akan hasilkan cahaya. Kemudian kita ada litar output iaitu diod pemancar cahaya dia berfungsi So bila dia berfungsi dia akan berfungsi dengan cara keluarkan cahaya secara kelip-kelip lah. So dia berkelip-kelip macam ni. So dia berfungsi. So kemudian kita akan pergi kepada yang ketiga iaitu 2.4.8 mencadang penambahbaikan ke atas reka bentuk litar elektronik. So, penambahbaikan ini, kenapa penambahbaikan ini kita perlu lakukan? So, penambahbaikan ini kita perlu lakukan yang pertama adalah untuk memastikan litar itu berfungsi dengan lebih baik. So, lepas kita test semua-semua, kita dah uji, kita dah nilai, kita nak ada tambah baik. So, penambahbaikan ni kita nak pastikan dia berfungsi dengan lebih baik lah. Dan yang kedua, dia hendaklah memenuhi kehendak pelanggan. So, di manakah penambahbaikan ini akan dilakukan? So, dia akan dilakukan iaitu di peranti input dan juga peranti output. Kita boleh tambah antara dua ni lah. So, berdasarkan ujian yang kita dah buat sebelum ni, dekat output tu kita ada satu sahaja lampu kan. So kita boleh tambahkan diod pemancar cahaya yang lain warna. Macam sebelum ni warna merah kan. So kita boleh tambah warna kuning, warna hijau, warna putih dan sebagainya lah. Dan kemudian dekat input tadi kita letak switch tekan tutup kan. So kita boleh ganti dengan penderia. Kita dah belajar sebelum ni dekat input kita ada peranti analog dan juga peranti digital. Kita ada
penderia pergerakan, kita ada penderia air, penderia jarak, penderia suhu dan juga penderia cahaya. So, kita boleh gantikan antara penderia itulah. So, nampak lagi function. Okay. So, cikgu akan tunjukkan contoh penambahbaikan yang telah cikgu tunjuk kat sini. So, macam biasa, kita guna power supply kat sini. Kemudian dekat sini kita ada 3 lampu LED iaitu warna merah, warna kuning dan juga warna hijau. Untuk yang warna merah ni, untuk yang positif iaitu in tu kita letak dekat di out 1, warna kuning dekat di out 2, warna hijau dia berada di out 3. So yang macam warna biru ada lampu putih hitam ni, ini adalah penderia jarak Dekat penderia jarak dia ada 3 kaki dekat sini iaitu VCC, ground dan juga out. Okay. VCC ni adalah power positif dia, kita pasangkan dekat 5 volt. Ground kita pasangkan dekat ground lah, negatif kan. Kemudian out ni adalah kita pasangkan dekat digital input Penderia jarak adalah peranti input analog, tapi kita pasang je dekat situ boleh, tak ada masalah. So kita boleh tengok aplikasi dia. Ini contoh aplikasi bila kita buka pintu, sensor tu, penderia jarak tu boleh detect orang lalu dan lampu akan bernyala lah. Okey, contoh dia adalah seperti ini. Bila pintu dibuka, lampu bernyala. Nampak? Bila pintu ditutup, lampu tidak bernyala. Okey, cikgu tunjuk lagi sekali. Bila pintu dibuka, lampu bernyala. Bila pintu ditutup, lampu tidak bernyala. So, yang detect dia adalah penderia jarak lah. Bila ada pergerakan dekat pintu tersebut, lampu bernyala maksudnya ada orang masuk. Okay. So, selain daripada penderia jarak, kita boleh letak penderia ultrasonic sensor ataupun penderia pergerakan ataupun penderia air lah untuk kita test dekat air. So, aplikasi ni kita boleh apply dekat rumah. Nampak? So, ini adalah contoh penambahbaikan. So, sebagai rumusan hari kita dah belajar cara kita nak uji, cara kita nak nilai dan juga penambahbaikan. Okay? Uji, kita nilai. Kalau tak berfungsi, kita tengok balik dekat input dengan output serta pengaturcaraan. Test lagi sekali dan nilai lagi sekali. Kemudian baru kita buat penambahbaikan. Okay, kita jumpa lagi pada video akan datang. Bye!